Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nur Syazwana Abira binti Muhammad Razwan, mewakili kumpulan 6, membentangkan topik etika dalam pendidikan psikologi. Topik ini diberi penekanan terhadap perlindungan peserta daripada bahaya. Okey, apa yang objektif dalam topik kami bincangkan tentang cara melindungi peserta dari bahaya semasa pendidikan. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana etika memberi taklimat perlindungan peserta dalam pendidikan. Yang ketiga adalah membincangkan tata cara melakukan pendidikan berdasarkan contoh eksperimen psikologi yang salah seorang daripada kami telah kaji. Bagi mencapai objektif pendidikan secara optimum, para penyelidik dalam bidang sains sosial perlu memberi perhatian khusus pada subjek pendidikan iaitu manusia lah. Okey, menurut American Psychological Association APA, etika ini adalah bertujuan untuk melindungi peserta daripada bahaya sebelum penyelidikan dijalankan, ketika menyertai penyelidikan dan selepas penyelidikan selesai. Ini adalah topik paling penting, cara melindungi peserta. Okey, pertama sekali adalah kita perlu merahsiakan identiti para peserta termasuk dari segi pangkat, umur, nama dan sebagainya. Hal ini kerana untuk mengelakkan peserta diancam. Okey, kemudian persetujuan bermaklumat. Okey, ini adalah penyelidik memaklumkan kepada peserta mengenai persetujuan maklumat dengan cara yang boleh difahami. Peserta berhak mengetahui proses dan penggunaan data dalam penyelidikan. Kemudian kita perlu mengenal status emosi peserta. Jika berkemungkinan peserta akan mengalami tekanan emosi kesan daripada penyelidikan yang lama. Oleh itu, kita perlu memberi perkhidmatan nasihat atau bantuan kepada peserta jika mereka mengalami tekanan selepas penyelidikan. Ini tidak boleh menjalinkan hubungan peribadi dengan peserta. Hal ini kerana kita tak nak hubungan profesional kita dengan peserta terjejas. Kemudian jika suatu penyelidikan itu berbahaya dan berisiko, boleh mendatangkan peserta berbahaya, kita tidak akan galakkan peserta menyertai penyelidikan tersebut lah. Kemudian kita tidak boleh memberi tekanan kepada peserta. Okay, bagi taklimat pendidikan pula, ini beberapa etika yang kita perlu patuhi lah. Okey, yang pertama sekali ialah kita perlu memberi pandangan jelas tentang kajian yang kita jalankan dan kenapa peserta tersebut terlibat dalam kajian ini. Yang kedua adalah peserta mempunyai hak menilai maklumat kajian sebelum membuat keputusan untuk sertai dalam kajian ini. Kemudian kita perlu mengelak maklumat palsu. Hal ini kerana walaupun kita dah tahu seorang itu mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak memberangsangkan, tapi kita memberi maklumat palsu, ini salah sama sekali. Jika mereka mengetahui maklumat tersebut palsu, mereka akan tertipu dan akan bekerjasama. Kemudian mereka penyidik juga perlu memberikan maklumat yang terperinci lah kepada peserta supaya peserta tidak persoalan-persoalan yang timbul kerana maklumat yang diberikan agak sedikit. Perlu mengelaklah andaian kepada peserta. Hal ini terutama kepada peserta yang mempunyai latar belakang kerja yang bagus dan pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Kita tak boleh mengelak mereka, mengandaikan mereka mengetahui semua benda. Sebab itu kan kita perlu juga memberi taklimat secara terperinci kepada mereka. Dan juga kita tidak boleh memberi taklimat mengkaburi mata. Hal ini dalam situasi di mana kita terdesak untuk mendapatkan kerjasama dengan peserta, tapi kita tidak memaklumkan tujuan kajian dan maklumat kajian yang sebenar secara sengaja. Ini salah sama sekali ya. Kemudian perlu ada borang persetujuan. Borang persetujuan adalah menandakan kita penyelidik, kita telah memberi taklimat dan maklumat yang jelas dan difahami oleh peserta. Seterusnya, penyelidik akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya meneruskan penyelidikan tanpa persetujuan peserta. Berikut adalah tata cara penyelidikan psikologi dalam contoh eksperimen yang telah dikaji oleh kawan saya. Dan modul strategi daya tindak kerohanian terhadap kebimbangan dalam kalangan guru pelatih di institusi pendidikan guru. Okey, tujuan kajian ini adalah kita nak mengukur kesan pemulih ubah bersandar terhadap kebimbangan dalam kalangan guru pelatih di institut pendidikan guru. Okey, persampalan ini mempunyai dua sampel. Persampalan rawat bertujuan iaitu satu sampel adalah peserta menerima intervensi modul strategi daya tindak kerohanian MSTDK. Kemudian satu sampel lagi adalah seramai 60 peserta tidak menerima intervensi kumpulan terkawal. Okey, apa yang kita perlu bagi taklimat kajian untuk kumpulan intervensi inilah, kita kena jelaskanlah perkaitan antara agama dan kerohanian. Lepas tu kita kena hurai kepercayaan agama dan serta pengamalan berasaskan agama dan kerohanian dalam konteks di Malaysia. Lepas tu kita akan melibatkan peserta dalam penerokaan kenduri yang berkaitan kepercayaan agama dan kerohanian. Taklimat kajian untuk kumpulan terkawal yang tidak menerima intervensi ini, kita perlu jelaskan kepada peserta tujuan mereka dibahagikan kepada dua kumpulan. Ini kerana bagi melak berlaku perasaan diskriminasi dalam kalangan peserta lah.
Kemudian kita akan bagi tahu jika mereka mengalami kebimbangan sebelum dan semasa pendidikan dilakukan, mereka dibenarkan menarik diri dan juga mereka akan diberi terapi kaunseling oleh kaunselor. Kemudian di akhir kajian, jika mereka mendapati mereka mengalami kebimbangan, keresahan dan masalah emosi lain, mereka boleh menerima terapi kaunseling dan sokongan emosi daripada pihak pendidik itu sendiri. Kemudian dan setelah kajian selesai, jika mereka didapati mengalami kebimbangan, mereka akan diberikan kaunseling secara susulan. Akan bagi terapi kaunseling yang diberikan oleh kaunselor berdaftar dan seterusnya kita akan edarkan senarai nombor telefon yang boleh dihubungi kepada peserta sekiranya mereka mengalami gangguan emosi kesan dari kajian yang dilakukan. Berkemungkinan kesan itu tidak berlaku sekarang tapi pada masa akan datang. Sekian sahaja topik kami. Terima kasih.